Bab pertama kita akan bincang tentang dunia kita. Okay, so dalam bab pertama kita ada 6 subtopik. Okay, so kita akan belajar tentang zaman air batu. So zaman air batu ni maksud dia iaitu tentang Ice Age. So pada Ice Age apa yang berlaku, okay, ada zaman-zaman apa ada zaman apa, okay, seperti kita ada Milosen. So okay, so dalam dunia kita iaitu subtopik pertama. Okay, so sejarah membolehkan kita mengenali tentang dunia. Okay, so dunia merupakan bumi tempat tinggal kita. Okay, betul lah, sebab kita semua manusia tinggal kat dunia kan, tinggal kat bumi kan. Okay, so tempat tinggal berjuta-juta hidupan yang lain juga. Okay, so bumi kita ada pelbagai bentuk fizikal, iklim, cuaca hidupan yang ada dalam dan ke dalam lautan. Okay, so pertamanya kita akan belajar tentang kemajuan teknologi. Okay, so kemajuan teknologi, kita manusia kan, kita ada kemajuan ilmu sains dan teknologi yang dapat membantu kita mengetahui sejarah yang berlaku pada bumi pada masa dahulu. So kita tak tahu apa yang pernah berlaku. Tapi kalau kita ada ilmu sains dan teknologi, then kita boleh faham apa yang pernah berlaku. Kita juga ada bidang paleontologi, kimia, arkeologi, geologi dan fizik. Okay, ini bidang-bidang ini sangat penting kepada semua manusia sebab penting untuk kita membuat penyelidikan. Okay, contohlah arkeologi. Okay, arkeologi kita boleh cari tu tulang-tulang dinosaur kan. So kita akan tahu apa kehidupan yang pernah berada di bumi. Okay, so ini adalah gambar bison occidens di Amerika Utara. So ini adalah haiwan pada zaman air batu. Okay, salah satu contoh. Okay, so lepas tu kita juga ada perubahan bumi. Okay, aspek perubahan bumi. So ahli sains kita kan, kita tahu bumi kita melebihi 4.6 bilion tahun. 4.6 bilion tahun kan, banyak sangat tau. Sebab 4.6 bilion, 4 bilion lama sangat. Okay, so bumi kita mengalami perubahan dari segi iklim dan fizikal. So dalam 4.6 bilion tahun ni, bumi kita ada pelbagai iklim dan perubahan fizikal juga. Okay, so ini juga haiwan-haiwan pada zaman air batu, okay, iaitu harimau bertaring panjang. Macam ni lah. Okay, yang famous tu mammoth, woolly mammoth macam ni. Okay, kita panggil dia binatang berbulu. Okay, berbulu tebal. Sebab dia tinggal kat tempat yang sangat sejuk. So dia perlu bulu yang tebal lah. So dunia kita bahagi kepada beberapa jenis bentuk fizikal bumi. Kita ada daratan, okay, lautan. Okay, kita ada dua jenis. Daratan kita ada gunung, banjaran, bukit, tanah pamah, lembah dan sungai. Then lautan kita ada laut, selat, teluk. So okay, ini yang penting. 5 lautan dan 7 benua. Okay. Okay, have you heard of 5 lautan atau 7 benua? Ni yang knowledge yang sangat basic tau. Sebab okay, 5 benua maksud dia kan 5 kan. Sorry, 7 benua, 7 benua. 7 benua, okay, dia meliputi kita ada Amerika Utara 1, Amerika Selatan 2, Afrika 3, Eropah 4, Asia ke-5, Oceania ke-6 dan Antartika ke-7. Okay, Antartika juga merupakan benua. Dan lautan kita ada lautan Pasifik, Atlantik, Hindi, lautan selatan dan Arktik. Okay, mana tu? Lautan Arktik kat sini. Okay, kat atas kali tu kita panggil Arktik. Yang kat bawah sini kita panggil Antartika. So kita ada lautan Arktik, okay, tapi kita tak ada benua Arktik. Kita ada benua Antartika. So kita ada lautan Arktik, Atlantik kat sini, Hindi kat sini, berhampiran dengan India. Okay, lautan Pasifik utara, okay, lautan selatan dan lautan Pasifik selatan. Okay, so ni yang mesti
ingat mesti tahu, okay? So exam pasti akan tanya. Dan ini juga general knowledge yang general sangat lah. Okay? So ini ialah semua tentang dunia kita. Okay? So sekarang kita akan masuk ke dalam topik utama kita, zaman air batu. Okay? So zaman air batu, kita belajar tentang masa zaman air batu dan akhir zaman air batu. So kita ada sini ada perbezaan tau, masa zaman air batu dan akhir zaman air batu. So masa zaman air batu, suhu bumi menurun. Sebab menurun maksud dia sejuk sangat. So bahagian kutub utara dan kutub selatan diliputi oleh air batu tebal. Okay, so tadi saya dah cakapkan kutub utara iaitu kutub utara dan selatan iaitu di Antartika dan Arktik. Okay, diliputi oleh air batu yang tebal iaitu lapisan ais. Okay, dia juga menyebabkan kawasan air batu kita menjadi sangat luas dan di kawasan kutub dan pergunungan. Okay, so ini ialah pada apa yang telah berlaku pada masa zaman air batu. So pada akhir zaman air batu, kita ada proses pengglasierian, kecairan air batu. So lepas zaman air batu kan, suhu bumi kita meningkat. So tu air batu dia akan cair macam ais, okay? Ais kita. Zaman air batu macam ais dalam freezer. Dan lepas zaman air batu, macam ais dia dah cair. You ambil ais keluar. Okay, so luar suhu dia sangat tinggi. So dia cair lah. Okay, so sekurang-kurangnya ada 3 tahap berlakunya glasier. So perubahan iklim suhu panas berakhir zaman air batu. Iklim suhu panas sebab air batu dia semua cair. So kita akan bermula pada tahap zaman air batu. So tahap zaman air batu kita ada 4 tahap. Okay, 4 tahap. Tahap pertama kita bermula pada zaman Miocene. So Miocene dia berlaku pada masa 23 juta hingga 5 juta tahun. Okay, so bentuk fizikal bumi dia iaitu gunung ganang yang banyak mountain, a lot of mountain, okay, terbentuk secara fizikal. Dan haiwan yang kebanyakan dia ialah mamalia dan hidupan di laut dan di air, wujud kembang di bumi. Okay, so suhunya panas dan kering. So pada zaman Miocene, okay, bumi kita masih sangat panas. Okay, boleh dengar kan? Okay, so masa zaman Miocene, bumi kita masih panas dan kering. Macam ni. Okay, tak ada salji. So pada masa Miocene, kita baru ada dataran tinggi seperti Grand Canyon. So ini Pliocene, kita ada dataran tinggi. Miocene, okay, yang pertama MIOCEN. Okay, dia ada gunung ganang saja. Sini ada dataran yang tinggi. Okay, so haiwan mendorong penghijraan tumbuhan dan haiwan ke habitat baharu. Okay, penunjukan yang lebih panas yang menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana pada masa itu. So Pliocene dia tak kering tapi dia bermula ada sikit sejuk tapi tak sejuk sehingga ada salji. Dia macam menjadi tropicana macam Malaysia sini, okay? Macam Afrika. So padang dan rumput dan savana. Savana maksud dia tempat yang sangat besar, okay? Iaitu satu biome, okay? So animal dia perlu berhijrah ke tempat lain, ke habitat yang baru. Okay, so masa zaman Pleistocene, okay, glasier utama berlaku pada 11 kali. So sekarang bumi kita bermula menjadi sejuk. Okay, so glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Okay, ini sangat penting, 11 kali. Glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Okay, so masa itu manusia
sudah wujud. Okay, so kita manusia yang kita tahu, kita manusia haiwan yang paling hebat kan. Kita mengetahui cara buat api dan telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara. Okay, so mungkin pada masa tu kan, world map kita masih beza sikit. Sebab masa tu kita boleh jalan darat, okay? Jalan darat ke Australia. Tapi sekarang kita nak pergi Australia kan, kita perlu guna kapal terbang kan. Tapi masa tu lautan dia, aras lautan masih tak tinggi sangat. Okay? So binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal sehingga kini. Okay? So lepas tu kita juga ada zaman Holocene. So pada zaman Holocene, manusia kita sangat hebatlah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Okay, kita sudah tahu cara-cara cucuk tanah, okay, menanam dan roda serta tulisan cuneiform dicipta. Tulisan cuneiform iaitu macam tulisan pada hari ini tapi lebih tradisional, lebih lama. Okay, so tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan undang-undang. So pada zaman Holocene, kita slowly kita menjadi lebih hebat, lebih pintar. Kita boleh bina sistem sendiri. Okay, no video apa ni? Oh, okay. So ini ialah semua tahap zaman air batu. Kita ada 4 tahap. Okay, kita imbas kembali. Okay, we come back. We got 4 zaman. First zaman Miocene, then Pliocene, Pleistocene, dan Holocene. Okay, so saya suka ingat macam ni. Zaman MPPH. Mungkin tak sekolah cikgu pun ajar macam ni kan. Ni cara ingat sangat famous tau. Zaman MPPH. Okay, so apa tu zaman MPPH? Okay, kita ada zaman Miocene. Okay, zaman apa? P yang seterusnya ada apa? Zaman apa? Cepat. MPPH. P apa? Sini ada. Pliocene. Pliocene, betul. Pliocene. Okay. Dan lepas tu juga P. Okay. Lepas Pleistocene kita ada Holocene. Okay. So ini ialah cara kita ingat. Zaman MPPH. Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene.